Okay, saya akan letak tajuk awas spoiler sikit, okay? Supaya orang yang belum baca jangan tonton video ni lah. Kalau yang tidak suka spoiler lah. Kalau suka spoiler, silakan teruskan tonton video ni sampai habis. Hai, saya Otis. Selamat datang ke YouTube. Sekejap, kenapa dia macam... Hai, saya Otis. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ni, saya mau cakap pasal... Saya pakai, okay? Saya guna buku ni. Nanti orang kata, beli notebook? Apalah function beli notebook? Saya tulis lah. Okay. Di Babita. Okay, buku hari ni adalah Only You, karya Ashalim. Yang ni e-book. Jadi kalau mahu beli dan baca, kena pergi account TikTok Ashalim. Lepas tu ada link. Dan saya ada link, so saya klik link tu. Tapi masa tu link tu tak boleh tak tahu. Mungkin phone atau line saya problem. So tak boleh. So copy lah link tu. Pergi buka dekat Google Chrome. Lepas tu, teruskanlah proceed lah kamu punya urusan pembelian. So Only You ni mengisahkan seorang wanita bernama Abibah. So Abibah ni, dia daripada hubungan percintaan dia yang sebelum ni, sangatlah tidak sihat. Lelaki tu dia ada masalah di sini. Saya rasa ada masalah di sini juga. Dia obsesif, lepas tu dia manipulatif dan dia abusif. So ya, jadi bila sudah obsesif, abusif, apa yang tadi? Manipulatif. So Abibah ni dia daripada satu relationship yang tidak sihat, yang toxic relationship lah kan. Jadi itu dia punya sejarah silam. Sampai buatkan dia lari balik ke Pagoh, buka kedai bunga. So, dalam cerita ni, dalam buku ni, dia kisahnya macam mana Abibah tu heal diri dia sendiri daripada toxic relationship tu. Dan macam mana Abibah berjaya dapat masuk ke dalam relationship yang sihat, matang sebab Eden. Dan saya sukalah hubungan antara Kir, Eden dengan Abibah tu kan. Macam sampai satu tahap tu ada nampak dah sign Abibah rapat dengan Eden. Jadi saya ingatkan Kir akan marah ataupun jealous. Tapi tidak, baguslah kan. Sebab kadang-kadang macam ada watak-watak tu macam, bukan watak-watak pun, kadang-kadang in real life kalau kita berkawan 3 orang pun mesti akan jadi isu. Tiba-tiba ni rapat dengan yang ni ataupun ni rapat yang ni kan, macam itulah. So macam yang seorang akan left out, sudah left out lepas tu terasa pula macam gitu. Tapi dalam cerita ni tidak. So Kir sangat-sangatlah, watak dia sangat positif. Saya suka watak Kir. Dan dia sangat-sangat supportive sebab yelah daripada best friend like BFF kan, tiba-tiba tunang. So Eden dapat persetujuan untuk menikah. Sebab mula-mulanya Eden bagi sebab dia risaukan Abibah ni. Dia risau sebab Syahir tu akan datang dan attack daripada bila-bila masa. Tapi sebenarnya, bacalah. Nanti ada dia punya bahagian, apa, saya tak ingat. Fun facts, macam gitulah. Ataupun macam, dia ada fun facts, lepas tu ada tambahan macam Eden punya POV kat bawah nanti, kat ending. Jadi, bila dia sudah bertunang, ada satu scene tu, Abibah macam, dia rasa macam, kenapa dia ada satu perasaan yang aku kena contact Eden ataupun tidak. Kir ni cakap lah dengan si Biba. So, kalau korang dah bertunang, ini korang akan maju, akan one step further lah korang punya relationship tu kan. Bila sudah nikah nanti, jadi suami isteri, semua apa-apa korang buat mesti berbincang. Mesti ada perbincangan. Apa yang kau tak suka, apa yang kau suka, apa yang kau takut ke, apa yang kau menyampah ke. Just bincang from A to Z dengan kau punya partner macam itu. So Kir kata communication is the key macam itulah. Dan ya, Abibah buat benda tu. Abibah communicate from A to Z. Dia bagi tahu apa yang gini dekat Eden, dan Eden pun bagi tahu dia orang gini dan diorang bersepakat, bersetuju untuk buat hubungan diorang tu berjaya lah. Bagus. Saya suka parents Abibah sebab diorang tak tahu sangat hubungan ataupun masalah antara Abibah dengan Syahir. Jadi bila satu hari ni Syahir buat problem, Syahir problem. #Syahir problem. Bila Syahir buat masalah, barulah parent Abibah tu macam,
kau macam ni rupanya Syahir, macam itu. Jadi diorang macam support Habibah sebab diorang dah tahu Syahir tu macam mana sebenarnya. Bagus, kita perlukan parents yang supportive. Kenalah dengar cerita tu betul-betul, kan? Ini kau dah ada bukti CCTV, kau masih backup lagi. Tidak, anak aku baik. Anak aku paling baik. Tak boleh lah. Kau dah ada bukti CCTV. Okay? So tu parent Syahir. Bukan parent lah, lebih kepada mak. Mak-mak jenis yang suka backup anaknya bermasalah ni, no comment. Sebab risau juga kan. Sebab dunia kan berputar. Risau jugalah. Jadi beringat-beringatlah kita ya. Lepas tu apa lagi? Syahir, dia bagi alasan begini. Angkat tangan sebab dia hilang sabar. Kenapa dia hilang sabar? Sebab Habibah melawan. Okay. Tapi kalau kau sayang, kau tidak akan pukul dan tumbuk. Lepas tu paksa-paksa. Lepas tu tengok alasan si Syahir lagi. It's my job to teach you how to respect me. Lepas tu dia kata gini. Selalu naikkan suara melawan. Persoalkan pasal Syahir. Lepas tu menolak Syahir jauh-jauh. Lepas tu dia kata Habibah pilih kawan daripada Syahir. Lepas tu ayat Syahir macam, awak tu bakal isteri saya. Hey Syahir. Emo kalau baca bab Syahir ni. Sorry, saya macam hyper sikit sebab Abah tak ada dekat rumah. So saya boleh cakap kuat-kuat. Kalau Abah di rumah saya kena behave. Ini adalah pendapat saya untuk Syahir tu. Saya rasa kan, sebagai lelaki lah kan, perempuan pun sama. Kita ada ciri-ciri yang kita idamkan, ciri-ciri yang kita mahu. Jadi kalau tengah dalam hubungan tu, kalau nampak ciri-ciri yang tidak sesuai, tidak kena di hati, tidak berkenan kan, macam alah aku tak sukalah, alah benda ni tak boleh ubah ni, macam gitu, kau janganlah teruskan hubungan tu. Contoh macam Syahir, dia tak suka si Habibah ni melawan, katanya tidak suka Habibah ni mencabar. Kenapa perlu teruskan hubungan tu? Sampai kau kena pukul, tumbuk Habibah sebab Habibah melawan kau. Kalau kau dah rasa macam okay, perempuan ni kuat melawan, okay, perempuan ni banyak perangai-perangai negatif yang kau tak suka, yang kau menyampah, yang kau turn off, kau tinggalkanlah perempuan tu. Cari orang lain, cari perempuan lain. Tak perlu sampai pukul-pukul, tumbuk-tumbuk perempuan itu. Okay? Ya. So kita kena ingat, kalau macam lelaki, bila sudah nikah nanti, ada anak perempuan, jadi adakah anda akan tersenyum? Wow, gembiranya orang buat anak kau macam itu. Tidak kan? Kalau macam perempuan pun kita kena cuba beringat lah, sebab kita akan ada anak lelaki. Jadi adakah kita akan bertepuk, bersorak gembira bila orang buat anak lelaki kita macam gitu? Ya, walau apapun yang kita buat, kita cuba beringat. Takut. Ya. Okay. Okay, ni pendapat saya lah kan. Ni pendapat saya. Sorry kalau ada tak setuju dan marah. Dia macam ni. Kalau macam dalam satu relationship, contoh kan, kita sebagai perempuan, kita ada insecurities kita ada masalah kita ada apa, macam ada luggage, ada satu almari, banyak masalah kita dalam tu. Kita macam asyik fikir, okay, aku ada masalah, partner aku kena fikir pasal aku, partner kena risaukan pasal aku setiap masa. Tapi pada masa yang sama, kita tidak pernah fikirkan perasaan ataupun masalah kita punya partner. Macam tak okey lah kan. Tapi dalam buku ni, untuk watak Habibah, dia mengaku yang dia banyak insecurities. Dia banyak ada insecurities. Adalah beberapa masalah-masalah dia kan yang dia tak boleh handle. Dan dia mengharapkan Eden faham Habibah. Jadi dah tentu Eden akan cuba untuk faham Habibah sebab Eden sayang Habibah, cintakan Habibah. Dan pada masa yang sama, ada satu ayat, saya tengok ayat exact dia, tapi Habibah ada cakap lah, dia macam dia minta maaf sebab dia ada banyak masalah tu. Tapi pada masa yang sama, dia akan cuba sedaya upaya untuk jaga hubungan diorang. So macam okey lah kan. Okey. Itu okey bagi saya. Janganlah macam selfish. Mau orang je faham kita. Kita tak mau faham orang. Janganlah gitu. Janganlah. Aku kan memang macam ni. Jangan gitu, okay? Lepas tu, apa lagi? Aku takut dah buat video ni.
Daripada BFF ke suami isteri, diorang masih awkward. Jadi babak-babak romantis tu kurang. Romantik. Dia punya babak-babak cringe tu kurang lah. Sebab diorang masih belajar untuk shifting diorang punya relationship tu daripada kawan rapat jadi suami isteri macam tu. So saya okey. Jadi kalau ada masalah hubungan percintaan yang tidak sihat, ceritalah pada kawan rapat. Kalau macam adik-beradik ramai, ceritalah dengan adik-beradik yang paling rapat dengan kita. Mungkin orang akan cuba cari penyelesaian sebab kita kan. Saya selalu dengar terms ni dia kata kalau macam perempuan ni kalau bercerita dia jadi bodoh. Sorry, saya selalu dengar perkataan benda ni bukan saya cakap. Jadi bila kita tengah bercinta, kita jadi tidak bijak. So kita perlukan nasihat daripada orang sekeliling kita. Okay? Jadi apakah moral of the story cerita ni? Adakah cerita cinta semata-mata? Tidak. Ni saya punya point of views. Yang pertama, saya rasa kita kena berani untuk kongsikan kita punya masalah dengan orang terdekat. Lepas tu kita kena berani untuk keluar dan tinggalkan hubungan yang tidak sihat. Hubungan persahabatan tu antara Eden, Kir dan juga Biba. Macam mana kalau dah dalam satu hubungan tu kan, janganlah mengharapkan orang lain faham kita tapi kita tak faham kita punya partner macam itu. Saya cakap tadi communication is the key kan, tapi memanglah tak mudah. Tapi saya rasa baguslah. Abibah ni dia macam dia risau Eden macam akan judge dia, tapi pada masa yang sama dia rasa dia kena cakap untuk kesejahteraan, kemakmuran, keamanan hubungan dia dengan Eden. Saya minta maaf lah kalau dia macam berterabur sikit. Dan penulis Asha, kalau nampak video ni kan, kalau tengok video ni, kalaulah boleh, saya mau cerita untuk fun dengan Kir pula lepas ni. Ya. Dan saya perlukan kisah mereka pula lepas ni. Saya rasa akan jadi cute sebab Kir ni dia tidak pernah bercinta. Jadi bila tiba-tiba fun datang dalam hidup dia kan, so saya mau tengok macam mana Kir handle rasa perasaan itu. You know? Ya. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton dari awal sampai habis. Bye.